Dunia Barat seringkali menggambarkan bahawa di India terdapat pengamalan sistem kasta yang mana terdapat pembahagian kelas di antara golongan agamawan, pemimpin, usahawan dan pekerja buruh. Di samping itu, terdapat juga kelas yang terendah yang tidak termasuk di dalam kasta. Mereka itu adalah golongan yang diharamkan untuk disentuh dan dianggap kotor. Perkataan kasta itu sebenarnya telah dikritik oleh ilmuwan Hindu kerana ia dianggap tidak sesuai dengan realiti yang berlaku. Mereka lebih sesuai dengan perkataan varna bagi menggambarkan pembahagian status sosial. Varna dalam bahasa Sanskrit boleh bermaksud sebagai jenis, warna atau pembahagian kelas. Menurut mereka, varna terbahagi kepada 4 iaitu Brahmin, golongan agamawan, ilmuwan dan guru; Ksatria, golongan raja dan pahlawan; Vaishya, golongan petani dan peniaga; Shudra, golongan buruh. Pembahagian varna atau status sosial ini sememangnya telah wujud di dalam kitab suci utama agama Hindu iaitu kitab Rig Veda. Semasa Purusa terbahagi, berapa bahagian yang mereka buat? Apa yang mereka sebut mulutnya, lengannya? Apa yang mereka panggil peha dan kakinya? Brahmin adalah mulutnya, kedua-dua tangannya adalah rajanya, Ksatria yang dibuat. Pehanya menjadi Vaishya dan Sudra lahir dari kakinya. Brahmin atau agamawan diciptakan dari mulut. Mereka memenuhi keperluan intelektual dan kerohanian masyarakat. Ksatria, pahlawan dan penguasa berasal dari lengan. Peranan mereka adalah memerintah dan melindungi orang lain. Vaishya, pemilik tanah dan pedagang muncul dari peha dan diberi kepercayaan untuk menjaga perdagangan dan pertanian. Shudra, buruh dan pelayan datang dari kaki. Tugas mereka adalah melakukan semua kerja. Arthur Llewellyn Basham di dalam kajiannya The Origins and Development of Classical Hinduism mengatakan pada zaman awalnya, kelas varna ia hanyalah pembahagian kelas sosial bagi sudut pekerjaan dan peranan bagi sesebuah komuniti dan ia bersifat terbuka dan fleksibel. Jauh kemudian, status varna dan pekerjaan yang berkaitan mula bergantung kepada keturunan dan perubahan dari satu kelas pekerjaan ke pekerjaan yang lain mula menjadi lebih sukar dan kompleks. Dapat dikesan sistem varna mula disistematikkan di dalam kitab Manusmriti. Teks ini menetapkan undang-undang Hindu berdasarkan sebilangan besar anjuran dan larangan dalam kehidupan seharian. Dalam Manusmriti ada menyebut tentang peranan varna, antaranya melarang membaca Veda di hadapan Sudra, seorang candala iaitu Dalit, seekor babi, seekor ayam, anjing, seorang wanita yang sedang datang bulan dan seorang peminta sedekah tidak boleh menyaksikan para Brahmana yang sedang menikmati makanan. Tetapi seorang Sudra, apakah ia dibeli atau tidak, ia dapat memaksakannya kerana ia diciptakan oleh Swayambhu untuk mengabdi kepada Brahmana. Melayani ahli Brahmana, ahli dalam Veda berumah tangga dan kebajikan yang tinggi, kewajipan seorang Sudra yang menuju kepada jalan kesempurnaan. Kaum Sudra yang suci mengabdikan untuk yang lebih baik, baik dalam tutur kata dan bebas dari kesombongan, serta selalu mencari perlindungan kepada Brahmana akan mencapai tingkat golongan yang lebih tinggi kelahirannya. Ini adalah hukum di antara golongan yang masih berada di dalam sistem varna. Di sana, orang Hindu mempercayai bahawa ada kelompok yang tidak termasuk di dalam sistem 4 varna ini. Kelompok itu dikenali sebagai Dalit, yakni golongan yang tidak boleh disentuh dan tarafnya adalah paling bawah. Yang dimaksudkan Dalit merupakan kumpulan yang tidak boleh disentuh adalah keempat-empat kelas varna iaitu Brahmin, Ksatria, Vaishya dan Sudra tidak boleh menyentuhnya kerana ia kotor bagi mereka. Jika ia tersentuh, maka kelas varna perlu mandi dan membasuhnya dengan ritual khusus bagi menyucikan kembali. Menurut Susan Bailey, dalam buku Caste, Society and Politics in India from the 18th Century to the Modern Age, mengatakan kelas Dalit itu mereka yang terkeluar dari kelas 4 varna kerana dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Dalit dianggap sebagai orang barbar, tidak beretika dan dianggap orang buangan. Bagi sesiapa yang berketurunan Dalit, dia dilarang untuk makan dan minum di rumah Brahmin, tidak boleh menghadiri upacara kuil, tidak boleh menyentuh air kerana ia akan tercemar dan tidak boleh saling bersentuhan. Golongan Dalit di India, mereka akan diberi kerja sebagai penyapu sampah, pencuci longkang dan penyapu jalan. Bagi panggilan kelas Dalit ini, terdapat istilah-istilah buruk yang diberikan kepada mereka mengikut negeri tertentu seperti di sekitar Punjab,
Dalit dipanggil sebagai Chuhra atau Banghi. Di sekitar Bihar, Dalit dipanggil sebagai Musahar atau Dom. Di utara India, Dalit dipanggil sebagai Balmiki. Di selatan India, Dalit dipanggil Paria atau Pariah. Selain itu, terdapat istilah lain lagi seperti Nich, Kanjar dan Mirasi. Istilah-istilah ini melambangkan kepada pengutip sampah. Respon terhadap istilah buruk ini, Mahatma Gandhi mula memberi nama yang memiliki konotasi positif, iaitu nama Harijan kepada kasta Dalit yang bermaksud anak-anak Tuhan. Pada tahun 1950, Perlembagaan India melarang diskriminasi berdasarkan kasta. Pihak berkuasa mengumumkan kuota pekerjaan kerajaan dan institusi pendidikan untuk kasta Dalit. Pada tahun 1989, di bawah Schedule Castes and Tribes Prevention of Atrocities Act, kuota diperluas untuk merangkumi kelompok yang disebut sebagai OBC, Other Backward Classes, yang berada di antara kasta yang terendah. Kini, populasi Dalit di seluruh India dianggarkan sekitar 16.6%. Sehingga kini, masih lagi berlaku penindasan terhadap kelas Dalit. Terdapat banyak kes wanita Dalit dirogol dan dianggap tidak bernilai. Terdapat kes pelajar sekolah tidak makan makanan tengah hari yang disediakan oleh Dalit. Terdapat kes Dalit dipukul kerana mahu masuk ke dalam kuil. Kes mati dibunuh kerana duduk di atas kerusi dalam sebuah majlis perkahwinan dan makan di hadapan kelas atasan. A 9-year-old scheduled caste boy has died in Rajasthan's Jalore, allegedly after he was beaten by his school teacher for drinking water from a pot that had been kept aside for the teacher. Sikap membina tembok jurang di atas nama keturunan, kelas atasan dan bawahan ini juga berlaku di negara lain. Seperti di Afrika misalnya, sewaktu era apartheid, penduduk berkulit putih dianggap lebih baik dan mulia berbanding masyarakat bukan kulit putih. Manakala, sewaktu pemerintahan Adolf Hitler, rakyat Jerman berbangsa Yahudi disisihkan dan dianggap sebagai kelas kedua. Islam menentang sebarang jurang kelas yang memisahkan di antara golongan atasan dan bawahan. Nabi Muhammad SAW ada menyebut di dalam khutbah terakhir baginda, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu sama, bapa kamu sama, iaitu Adam. Ketahuilah, tiada kelebihan orang Arab ke atas Ajam, iaitu yang bukan Arab, atau Ajam ke atas Arab, atau yang berkulit merah ke atas yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam ke atas yang berkulit merah, melainkan ketakwaan." Islam menegaskan bahawa kewujudan pelbagai bangsa dan suku manusia adalah perlu saling kenal mengenal. Firman Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya." Surah Al-Hujurat, ayat ke-13.